30 minit sahaja. Kadang-kadang dia gap sejam tu biasalah. Yang penting biar kita menunggu, jangan kita ditunggu. Okey Pegang ayat saya sebab kita grup kita ada 40 orang, 45 orang. Jadi dalam 40-45 orang ni macam-macam ragam. Yang akan kawal mutawif lah yang akan pening. Mungkin ada yang lambat, mungkin ada yang cepat. Jadi pegang kata-kata saya, biar kita menunggu, jangan kita ditunggu. Kadang-kadang kita bagi 30 minit je. Sampai dekat bilik hotel kita bagi 30 minit. 30 minit tu apa kita perlu buat? Kita naik, angkat beg dekat atas. Lepas tu kita ambil gunting, kita simpan gunting untuk tahallul. Lepas tu kita ambil wuduk. Kena ambil wuduk Kena ambil wuduk. Okey, lepas dah ambil wuduk, pastikan kita bawa uncang kasut. Dah ada dah uncang kasut? Dah. Okey, kita bawa uncang kasut. Oi, ada ni. Okey, kita bawa uncang kasut. Kalau kita ada sejadah, kalau ada sejadah kecil, bawa sejadah kecil. Okey kita bawa sejadah kecil. Lepas tu kita bawa botol wuduk. Mana botol wuduk? Kita bawa botol wuduk. Kita bawa botol wuduk. Lepas tu kita bawa plastik. Ada plastik tak? Tak ada plastik ni. Kita bawa lah plastik. Plastik tu untuk apa? Untuk letak slipper. Bila kita dah letak dalam plastik slipper, baru kita masukkan dalam uncang kasut. Okey. Lepas tu kita pergilah menuju ke Baitullahil Haram. Kita pergi ke Kaabah, ke Masjidil Haram. Okey. Lepas tu bawa buku gantung. Siapa ada buku gantung, bawa buku gantung. Buku gantung ni supaya kita ada sesuatu untuk kita baca. Bukan kita senyap. Sampai sana, apabila kita senyap, kita akan leka. Kita akan leka dan kosong. Fikiran kita kosong. Saja je, jalan je, kita akan kosong. Bila ada buku, kita boleh baca. Kemudian kita boleh tahu sampai pusingan ke berapa. Bagi yang ada tasbih tawaf, bawalah tasbih tawaf. Ada tak buat? Itu ada jemaah kat sini, dia bagi kita banyak juga tasbih tawaf tu untuk bagi jemaah. Dah habis dah. Mungkin ada yang nak buat tasbih tawaf yang 7 biji tu kan. Mana yang pandai buatlah 7 biji. Buat untuk tasbih tawaf. Dia panggil tasbih tawaf 7 biji. Jadi dia tahulah. Lepas tu bawa buku gantung. Kemudian kita akan terus menuju ke Kaabah. Ke Kaabah. Sebelum kita masuk ke pintu Kaabah, kita akan cuci dulu selipar kita. Cuci dulu selipar kita. Sebab apa? Kita takut dekat selipar kita ada najis. Bila ada najis, selipar kita tak boleh dibawa untuk tawaf. Nak bawa masuk masjid boleh. Nak buat tawaf nanti, kita tak boleh pegang kasut tu. Kita kena letak kat tepi. Okey Bila kita dah cuci, kita masuk dalam plastik. Lepas tu kita letak dalam uncang kasut. Kemudian kita bawa. Bawalah. Kita bawa. Macam mana ni? Benda ni nak bawa. Bukan macam ni Oh, bukan dia ni kan. Selalu dia macam ni kan. Oh, ni uncang kasut lain kot. Bawa lah uncang kasut ni. Okey. Kita bawa uncang kasut. Kasut ni pastikan jangan ada najis. Kalau tak ada najis, boleh bawa semasa tawaf. Okey, sebelum kita menuju ke Kaabah, kita berhentilah minum air zam-zam dulu. Biasanya minum air zam-zam dulu. Kita minumlah sampai kenyang. Dengan niat untuk ibadah. Niatlah apa pun. Sebab hadis Rasulullah kata apa? Orang yang minum air zam-zam tu apa yang diniatkan. Dia niat baik, dapatlah baik. Okey, kita niatkan supaya Allah bagi tenaga. Bayangkan umur 70, 80. Bila dia minum air zam-zam, dia macam umur orang muda. Dia jalan. Nenek saya 80 tahun. Waktu tu pergi umrah, dia buat tawaf jalan. Tak ada masalah. Saya hantar dia seorang je, dia pergi seorang je. Tak ada orang jaga dia. Saya hantar dia seorang. Tapi ada mutawif lah. Saya kenal lah orang kat sana tengok. Jadi dia buat tawaf tu pakai jalan. Itu dia berbeza. Bila sampai sana, berbeza. Bila kita tengok kat TV, berbeza. Bila kita tengok kat TV, ramainya orang waktu tawaf. Sebenarnya boleh je masuk. Dia pelik tak sana?
Bila kita tengok kat TV kan, ramainya orang, macam mana nak tawaf? Selalunya sebelum tawaf lah, kita akan tengok TV dulu dekat hotel tu ada TV. Ramai ni, macam mana nak buat tawaf ni? Macam mana nak buat tawaf? Tapi bila masuk tak ada pun ramai. Biasa je. Itu semua dugaan tu, semua dugaan. Dan TV tu kadang-kadang tipu je. Betul tak? Orang dulu-dulu mana ada TV? Dia senang je, bahagia je. Orang sekarang ni banyak sangat TV. Tengok, borak beranda dah keluarga. Tak adalah. Sebab kadang-kadang media sosial ni main peranan. Kadang-kadang tak semanis apa yang dia tengok. Sebenarnya dalam media sosial je dia manis. Ya je romantik, post dengan suami isteri. Tapi dalam media sosial je, dekat luar bergaduh juga. Tak ada lah. Okey. Tak ada, ni contoh. Okey. Tu kita kata kadang-kadang benda tu media sosial ni yang membawa satu berita kadang tak pun. Macam saya waktu kat Palestin. Memang dalam berita memang orang kata perang lah, bom dan sebagainya. Saya okey je kat sana. Tak ada apa pun. Waktu saya dekat Yaman tahun WTC yang roboh tu, tahun berapa tu, 2002 2004. Saya ada kat kawasan Bin Laden. Yaman ni orang tahu kawasan Bin Laden. Kan orang kata Osama Bin Laden kan, dari Yaman kan. Saya ada kat sana. Waktu tu memang jet-jet daripada US semua datang sana. Kita tak ada apa pun sana. Tapi dalam berita tu beria. Dia tunjuk beria benda tu. Tembak menembak lah, apalah itulah. Kita kat sana tak ada apa pun. Okey. Jadi kadang-kadang apa yang kita nampak tu, apa yang kita dengar tu tak sama apa yang kita rasa. Okey. Jadi dengan niat ibadah, apa lagi nak sambung tadi? Kena cerita begitu je. Apa tadi? Okey, dah minum air Zam-Zam, kita masuk sebelum Hajar Aswad. Okey. Sebelum kita nak lakukan tawaf, kita tengok syarat sah tawaf. Dalam muka surat apa syarat sah tawaf? Syarat sah tawaf. Kita tengok sebelum kita nak lakukan tawaf, apa perlu kita rasa? Apa perlu kita tahu sebelum kita lakukan tawaf? Okey, yang pertama syarat sah tawaf apa? Suci daripada muka surat apa? 36 ke 62? 63. Muka surat 63. Syarat sah tawaf ni berlaku kepada semua tawaf. Ada yang kata, ustaz, saya tak nak berwuduk. Saya nak terus pergi tawaf, tak ada wuduk. Tak boleh, saya kata tak boleh. Nanti tawaf tu jadi apa? Exercise je lah. Kosong. Pusing je macam kita pusing shopping mall. Macam itulah jadi. Betul tak? Okey, jadi mesti ada syarat-syarat sah tawaf. Yang pertama apa? Pertama, pastikan ingat syarat sah tawaf ni paling penting. Takut apa nanti ada orang tegur. Ustaz lah. Haji, kenapa pakai kopiah waktu tawaf? Tak boleh pakai kopiah waktu tawaf. Padahal kita tengah tawaf sunat. Boleh je. Kalau kita tengah tawaf rukun tak boleh lah. Jadi syarat-syarat sah tawaf pastikan kita kena ingat. Kita pegang betul-betul. Kalau ada orang tegur, betul tak? Ada tak dalam 8 ni? Kadang-kadang ada jenis orang dia akan menegur tau. Sampai sana nanti ada macam-macam orang dia akan tegur. Salah lah, itulah. Terlebih zikir pun ada orang tegur. Masa saya angkat kan, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak kali. Orang tu tegur saya, tak boleh. Saya kata, kenapa tak boleh? Zikir je, Allahu Akbar. Tak boleh. Ada kadang-kadang pelik dia datang benda-benda ni. Ada macam-macam. Okey, kalau kita tahu syarat sah tawaf, pegang ni je. Jangan goyang. Ingat kalau datang ujian apa benda, orang tegur kita, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Tapi tak ada dalam syarat sah tawaf, kenapa tak boleh? Faham tak? Maksud saya ni. Okey pegang ni. Okey, nombor 1, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Apa hadas besar? Sakit perut. Mengeluarkan angin. Minum air. Apa? Head. Hadas besar ni perkara yang wajib mandi. Senang je. Yang wajib kita mandi, perkara apa kita lakukan wajib mandi, itu dipanggil hadas. Apa yang wajib mandi?
Kalau kita keluar air mani, lagi apa? Uzur, keluar haid, wajib mandi kat atasnya, maka itu dipanggil hadas besar. Okey Hadas kecil apa? Hadas kecil apa? Kencing kentut. Okey, hadas besar ni perkara yang membatalkan wuduk. Setiap perkara yang membatalkan wuduk itu dipanggil hadas kecil. Tak kisahlah kentut ke, kencing ke, berak ke, keluar nanah ke, darah ke dan sebagainya yang membatalkan wuduk, maka itu dipanggil hadas kecil. Okey, nombor 2 apa? Patut tu nombor 2 kan? Okey, kita ulang balik. Nombor 1 menutup aurat. Okey, kita dah tutup aurat. Nombor 2 macam suci daripada hadas besar dan kecil. Okey, nombor 3 apa? Okey, suci najis daripada badan, pakaian dan tempat tawaf. Kita cek balik. Kain ihram kita ada najis tak? Kita cek balik perempuan, kain yang dipakai ada najis tak? Ada yang pakai panty liner tak? Tengok. Kadang-kadang dia orang tak tukar. Saya tahu terang. Jadi kena tukar dulu benda-benda tu. Yang boleh berkaitan najis kat badan kita kena tukar sebelum kita nak lakukan tawaf. Okey Kalau benda tu tak batalkan wuduk, tukar je lah. Tapi seelok-eloknya waktu kat hotel tadilah kita ada 30 minit kan. Kita tukarlah. Yang mana pakai cawat, yang mana ada ada selalu terkencing, ada tak masalah lidah Emil hadas ini? Tak ada. Alhamdulillah semua sihat. Okey, bagi yang pakai cawat, bagi cawat ni kadang-kadang orang yang selalu terkencing ke kan. Jadi cawat tu kena tukar. Untuk kita buat lakukan tawaf. Okey, apa benda yang najis kat badan kita kena tukar, kena cuci. Okey Nombor 4, bermula pada sudut Hajar Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada' sunat nazar. Okey, nombor 4 ni mesti bermula dekat Hajar Aswad. Okey, Hajar Aswad ni nampak tak semua Hajar Aswad saya ni? Nampak? Ini Hajar Aswad. Okey, Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ini rukun Iraki, Syami dengan rukun Yamani. Ini makam Ibrahim. Ini pancuran emas. Ini Hijir Ismail. Okey faham Ini saja yang ada dekat kawasan Kaabah. Yang ada kat kawasan Kaabah. Okey, kita mula daripada sini. Daripada Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Mesti mula daripada sini. Walaupun kita datang daripada sana. Daripada depan ni. Mesti bermula dekat Hajar Aswad. Kiraan dia. Okey, jangan silap Jangan silap. Kalau kita datang dari sana, kita nak kira dari sana. Tak, mesti bermula daripada Hajar Aswad. Okey, kemudian dengan niat tawaf. Selain tawaf rukun, tak perlu niat pun tak apa. Nak niat pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau niat tawaf wada', tawaf sunat, tawaf nazar, perlu niat di sini. Dia datang di sini saja aku tawaf nazar 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Baru dia pusing 7 pusingan. Jelas Kalau kita sekarang ni saya nak lakukan tawaf apa ni? Tawaf umrah, tawaf rukun. Kalau saya tak niat pun tak menjadi masalah. Sebab kita dah niat umrah tadi. Nawaitul umrata. Dekat sini. Okey, faham? Itu dekat situ dia tak tulis. Okey Kemudian kita start daripada Hajar Aswad. Start kat sini. Mesti bermula daripada Hajar Aswad. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Okey, mesti Hajar Aswad ni, mesti Kaabah berada di belah kiri. Bagi lelaki sewaktu tawaf terus buat itibak. Pakai ihram, bahu kanan terbuka, bahu kiri tutup. Bahu kiri mesti berada di Kaabah. Mesti bahu kiri jangan lari daripada Kaabah. Semasa kita tawaf, bahu kiri kita ni mesti jangan lari daripada Kaabah. Faham Inilah cara dia. Kiri mesti sini. Sampailah tutup pusingan pertama. Kedua pun sama. Ketiga pun sama.
keempat pun sama, kelima pun sama, keenam pun sama, ketujuh pun sama. Mesti berjalan ke hadapan, bahu kiri mesti di belah Kaabah. Okey faham? Nombor 6, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah. Mesti berada di dalam Masjidil Haram dan bukan berada di dalam Kaabah. Sekiranya kita bermain-main di Hijr Ismail, tangan kita saja-saja kita letak. Kan kalau kita nampak kat Hijr Ismail, ada batu kan, tembok kan, tangan kita berada di atas tembok itu, maka tawaf kita tidak sah, kerana sebahagian tangan kita berada di dalam Kaabah. Hijr Ismail tu dikatakan Kaabah juga. Okey, itu kita disunahkan solat sunat dekat situ. Dan solat sunat saja sah solat di situ. Solat wajib tidak sah. Sebab itu berada di dalam Kaabah. Okey Nombor 7, mengekalkan niat tawaf. Semasa kita tawaf 7 pusingan, kita tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tiba-tiba kita terdetik niat mencari isteri kita, maka terbatal pusingan tawaf pada waktu itu. Pusingan bukan pusingan batal daripada satu. Berapa pusingan, time tu dia buat pusingan ketiga, pusingan ketiga tu batal, dia pergi mencari isteri. Batalkan pusingan ketiga tu, pergilah cari isteri. Ataupun sewaktu tawaf tiba-tiba ada calling, ada call, dia angkat call, jawab call, batal tawaf. Ataupun sewaktu dia tawaf tiba-tiba dia rasa nak ambil gambar, dia ambil gambar dulu, batal tawaf ketiga itu. Batal dia waktu bila? Batal pada pusingan itu sahaja. Okey jelas pusingan itu saja. Setiap perkara yang berlaku apabila kita keluar daripada niat kita, niat tawaf tadi, maka batal tawaf kita. Okey jelas jelas boleh ya. Detik hati tak payahlah. Hati tu cerita lain. Hati ni perbuatan. Perbuatan kita buat yang boleh lari daripada ni. Kadang-kadang hati ni pun kadang-kadang dalam dia panggil khusyuk. Khusyuk ni kita tak boleh menghukumkan membatal. Kadang-kadang solat pun tiba-tiba tadi setrika tak tutup ni. Betul tak? Dan solat kan kadang-kadang dan solat ni syaitan dia pangkat gila-gila, pangkat semua power-power ni. Semua pangkat tinggi-tinggi je. Dalam tawaf pun sama, pangkat tinggi-tinggi. Syaitan ni selalu ni. Kadang-kadang dia main kentut kita tu. Dia main perut kita tu. Nak terkentut, dia terasa nak terkentut. Kadang-kadang macam tu. Memang terasa. Tapi lepas tawaf tak ada pun nak terkentut. Dia kat situ. Dan solat pun sama kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita solat kan tiba-tiba rasa nak terkentut. Macam itulah. Dalam khusyuk, tentang khusyuk itu dipanggil bab khusyuk lah. Khusyuk ni kita tak boleh nak menghukumkan batal. Sebab kita tak tahu. Itu keadaan masing-masing. Hanya Allah je yang tahu. Sama ada terima atau tidak, itu kerja Allah. Jangan kita buat kerja Allah. Okey Okey, lagi apa? Mengekalkan niat tawaf. Okey, mengekalkan niat tawaf. Dan nombor 8, cukup 7 pusingan. Pastikan tawaf mesti 7 pusingan. Sekiranya ragu-ragu dengan pusingan sama ada sikit atau banyak, ataupun 5 atau 6. Contohlah, ragu-ragu, tawaf aku ni 5 atau 6. Jadi kita ambil yang mana? Yang sedikit, yang 5. Kalau kita ragu 1 atau 2, kita ambil yang mana? 1. Itu berat. Kalau ragu-ragu 1 tu berat. Sebab apa? Baru mula. Itu berat. Betul tak Haji? Buat 1 2. Berat. Dia yang tu dia punya was-was tu apa tu? Pagak tu lah. Pagah. Okey. Kalau was-was 7 atau 8, apa perlu kita buat? Okey, kalau 7 8 tak ada was-was. Mana ada was-was 7 8? Tawaf ada ke orang was-was 7 atau 8? Kadang-kadang ada orang tanya, "Ustaz, kalau 7 atau 8 macam mana?" Kadang saya nak jawab ke tak nak? Nak jawab ke tak nak ni? Saya pun ragu-ragu jadi. Tiba-tiba saya pun jadi ragu-ragu nak jawab ke tak nak. Okey, kalau 7 keluar je lah daripada apa?
daripada kawasan tawaf. Okey, untuk tutup pusingan ketujuh, saya banyak ingatkan jemaah, pastikan jemaah lebih daripada Hajar Aswad. Okey, sampai je Hajar Aswad. Okey, nak tutup pusingan ketujuh. Sampai je Hajar Aswad, jangan terus keluar. Jangan terus keluar daripada kawasan tawaf. Kita lebihkan sedikit sampai ke makam Ibrahim, baru kita keluar. Okey Sebab kita nak tahu, sebab dekat sini hanya ada dua petanda. Belah kiri kita Hajar Aswad dan belah kanan kita lampu hijau. Kita tak ada garisan pun kat sini yang menandakan itu Hajar Aswadnya garisan. Jadi kita tak tahu mana satu, mana kawasan penamatnya. Jadi untuk mengelakkan ragu-ragu, kita lebihkan sampai ke makam Ibrahim. Sampai makam Ibrahim, kita solat sunat tawaf. Okey Okey, boleh Jelas Kalau terbatal wuduk kerana kentut, jadi kentutkan orang sebelah. Kita batalkan sama-sama dengan orang sebelah. Kalau tiba-tiba tawaf, tiba-tiba terkentut, batal wuduk, kita suruh orang sebelah kentut juga, keluar bersama-sama kita. Bagi perempuan lah. Bagi perempuan ni sebab apa? Kita risau. Perempuan kita tak tahu. Dia mesti ada penamping tu. Saya nak sebut penamping kan, rasa lain pula kan. Macam ada saka pula. Peneman. Tu yang saya nak cakap tu. Dia ada peneman. Jadi keluarlah bersama peneman. Lepas tu pergilah kawasan yang mana yang tertutup. Selalunya kawasan tertutup ni tempat solat jemaah perempuan. Kat Masjidil Haram ni, kalau tempat solat perempuan, dia tak boleh lelaki masuk situ. Tak ada lelaki berkumpul kat situ, perempuan saja. Jadi pergi kat situ, berwuduklah. Kita ambil lah botol wuduk tadi, kita buatlah cara macam saya tunjuk tadi. Kemudian kita bermula balik tawaf. Kita pergi tawaf. Macam mana nak mula ustaz? Sama ada kita ambil pusingan yang tempat kita batal tadi, tapi confirm dah tak ingat dah. Kalau dah tak ingat, tak apa. Kita ambil balik daripada sudut Hajar Aswad. Kita ambil daripada sini balik. Pusingan keberapa tadi terkentut? Contohlah pusingan keempat terkentut. Pusingan keempat tadi terbatal. Kita mulakan pusingan keempat tu di mana? Di sudut Hajar Aswad. Kita start balik 4. Okey Nampak Nampak ke tak? Nampak? Boleh buat tak? Takut tak? Kadang-kadang orang takut kan. Mutawif tak ada. Dah tertinggal dah, dah terkentut. Mutawif tak kentut lagi. Mutawif dah pergi. Yang terkentut jemaah. Kalau jemaah kentut, mutawif tak batal. Jadi mutawif akan pergi dah. Mutawif akan terus dah pergi. Dia dah tak ingat dah siapa-siapa kat belakang. Tahu-tahu waktu time nak solat sunat tawaf nanti, barulah mutawif tunggu siapa jemaah aku ni. Daripada 10 orang kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada, dia sukalah. Dia suka, dia pun keluar. Selalunya. Ya je. Tadi kata nak tanya. Bukan? Oh, tak ada. Okey. Jadi jangan risau. Sebab apa pun kita perlu risau? Sebab kita belajar kat sini. Jadi saya tunjuk satu-satu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Kalau batal, apa perlu buat? Keluar je, tak ada masalah. Kalau kita terus pun tak sah kita punya tawaf. Kalau tak sah tawaf kita, tak sah umrah kita. Pantang larang kita nak bawa tak sampai Malaysia, sampai mati? Nak bawa tak? Tak nak. Jadi kadang-kadang orang ragu-ragu. Lagi satu, kadang-kadang orang terikut-ikut. Kadang-kadang kita terikut. Orang lain boleh je tawaf. Bahu ke kiri ke kanan. Lepas tu ada yang ada yang tawaf ke belakang lah. Ada yang pakai kain ihram, pakai pin lah. Orang lain boleh buat. Jangan, kita tak belajar benda tu. Memang kita memang tak boleh. Jangan benda yang tak boleh kita nak bolehkan kerana kita nak tengok orang. Kadang-kadang tempat makan viral pun kita tak tahu halal haram pun, kita pun pergi. Sebab apa? Viral. Sebab apa? Ada je perempuan pakai tudung, ada je pakcik pakai kopiah masuk kedai viral tu. Betul tak? Kadang-kadang kita terikut kan. Kedai viral ni kadang-kadang kita tak tahu. Ada yang apa? Ada yang tak, ada yang was-was tentang haram halal dia.
Kalau kita pergi Penang kan, tempat viral. Semua kita pergi. Kadang-kadang cendol yang terbaik di di Penang. The famous cendol in Penang. Tahu-tahu Cina buat. Betul, sebab Cina banyak kat sana kan. Jadi kita tengoklah apa benda. Takkan kita dah tahu benda tu tapi kita nak buat. Tak boleh lah. Kita dah tahu benda tak boleh tapi kita nak buat. Kita dah tahu benda tu haram tapi kita nak makan. Boleh ke? Tak boleh. Kita kena jaga benda tu. Jadi setiap apa yang kita buat dekat sana, apa yang kita belajar hari ni, kita tak perlu takut. Kadang-kadang mutawif tu pun sakit perut pula. Tiba-tiba sakit perut, semua ditinggalkan. Dah tak boleh, nanti tercicir nanti kan. Sebab mutawif ni pun manusia. Kadang-kadang dia pun ada datang juga. Betul tak? Dia pula pergi makan benda merepek-repek pula, makan pedas-pedas sebelum nak tawaf. Kenalah. Tiba-tiba sakit perut. Tak tahan dah sakit perut. Jemaah ni dia tinggalkan je jemaah. Kadang-kadang dia cepatkan jalan kan. Dia cepat-cepat jalan bagi jemaah tak nampak dia kan. Padahal jemaah nampak je. Dia masuk tempat jalan hilang. Hai, ustaz dah hilang. Okey. Jadi kadang-kadang kadang-kadang mutawif kita tak tahu apa yang berlaku kat sana. Mungkin disebabkan kita terbatal wuduk, terkentut dan sebagainya, ujian kita, jadi mutawif akan tinggal, automatik akan tinggal. Kalau jumpa, nasiblah jumpa. Sebab orang ramai. Saya kalau bawa jemaah pun saya sendiri tak kenal jemaah sebab semua dah pakai putih. Kopiah dah tak pakai, songkok. Lepas tu semua dah pakai telekong, muka sama je semua. Dah tak nampak dah. Dah tak kenal lah ni jemaah Andalusia, kecuali dia pakai beg Andalusia. Nampaklah identiti. Ni jemaah Andalusia. Kita baru nampak. Kadang-kadang mutawif duduk je, duduk. Angkat tangan dekat tempat nak solat sunat tu, dia angkat tangan supaya jemaah datang kat dia. Kadang-kadang jemaah pun tak kenal mutawif dah. Jemaah pun dah tak kenal mutawif dah kadang-kadang. Okey. Kadang-kadang dia angkatlah, dia pakai dia vest dah tak boleh pakai. Dia cuma berpandukan name tag dia dengan beg lah, dia bawa beg Andalusia. Kalau dia bawa beg macam ni, dia angkatlah beg kuning je ni. Kadang-kadang ada mutawif dia pakai alternatif sendiri, dia pakai beg warna-warni. Beg merah ke, bagi yang nampak color striking color striking. Orang dah nampak dah ni ustaz ni paling pelik memang ustaz ni dah. Ada yang pakai merah menyala. Supaya orang kenal, ni ustaz ni, identiti. Identiti ustaz tu. Bukan dia saja-saja pakai. Supaya jemaah cari nampak dia. Kadang dia nak cari jemaah tak nampak dah. Biar yang 40 orang cari seorang. Mana senang 40 orang cari seorang ke seorang cari 40 orang? Ustaz nak cari seorang-seorang tak jumpa dah. Biar dia pakai yang pelik-pelik sikit, beg dia. Itu tengok kepada ustaz lah. Kadang-kadang ustaz tu memanglah ada dia kena kreatif sikit, masing-masing kreatif kan. Sebab kita di tempat orang ramai, macam mana kita nak jemaah kenal. Daripada segi itulah dia pakai beg merah menyala, warna pink pun ada. Okey. Jadi lepas dah habis tawaf, kita pergilah dekat belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim ni kita buat apa? Kita solat sunat tawaf. Jadi mana yang tercicir, mana yang dah berpisah tadi, sampai dekat pusingan ke-7, lebihkan ke makam Ibrahim, kemudian pergi dekat belakang makam Ibrahim, solat sunat dahulu. Jangan terkejar-kejar. Santai je. Santai je kan. Sebab dah terpisah dah, nak terkejar-kejar memang tak boleh dah. Nak kejar ustaz tu tak boleh dah. Biar kita tenang. Kita nyanyi. Kita duduk belakang, kita buat tawaf sunat, kita solatlah. Okey, bagi lelaki kalau nak cari teman, carilah teman. Selalu lelaki ni dia dah batal, dia akan buat sendiri je. Okey, bagi perempuan carilah pasangan. Okey Dah solat sunat, kemudian kita akan terus pergi ke sa'i. Rukun umrah ke berapa sa'i? Rukun umrah yang ketiga. Ada pertanyaan tak tentang tawaf? Apa tu? Okey, terpusing selagi mana terpusing tu berada menghadap di Kaabah, tak batal lagi. Angkat tangan je nah.
Oh, angkat tangan. Tak, bahu takkan terangkat. Tangan je terangkat tak apa. Bahu tak ada masalah. Bahu bermaksud kita bahu mesti berpaling ke Kaabah. Maksud je, kalau bahu tu dah macam ni, dah tak berpaling ke Kaabah, maka batal tawaf. Kalau sikit tak ada masalah, sebab Kaabah saya ni kecil. Kalau pergi sana Kaabah besar. Jadi kalau berpaling sikit tu macam tak ada apa. Jangan tengok Kaabah saya. Kaabah saya ni orang langgar sikit pun alamak dah berpaling. Okey Ini contoh je. Saya nak buat Kaabah besar tak boleh. Tak ada. Masih lagi kalau berpaling dekat Kaabah tak ada masalah, sebab Kaabah besar kat sana. Kalau kita berpaling sikit masih lagi Kaabah, tak ada masalah. Kecuali kalau kita dah berpusing. Berpusing datang balik kat sini, batal yang berpusing tadi. Batal dah tawaf. Okey Jadi Kaabah kat sana besar. Jadi besarlah. Ruang ni mungkin besar, mungkin 3 kali ganda ni rasa. Dua lah. Lebih kurang 2 lah. 2 dinding ni. Bayangkanlah Kaabah besarnya, dinding ni ke sini tu tambah 2. Tambah 1 lagi. Besar Kaabah. Jadi kalau berpaling sikit-sikit tu memang dia akan nampak lagi Kaabah, tak ada masalah. Okey Kecuali Kaabah di Putrajaya. Dia memang ni berpusing ni memang tak ada lah. Asyik batal lah jemaah kalau nak tawaf kat sini. Okey Ada lagi soalan? Ni tawaf semua dah okey Maknanya hari ni datang saja-saja je lah, nak refresh balik. Okey lah. Jadi sebab apa kita kena tahu sikit. Okay? Ada soalan pelik-pelik ke? Tak ada? Tak ada? Semua okey? Tak ada. Mutawif takkan tunggu. Mutawif akan dalam selalunya selepas tawaf, mutawif akan bagi dalam 15 minit lah macam tu. Untuk solat, doa. Lepas tu dah habis tu, mutawif akan bawa pergi tempat gambar. Kita akan bergambar sekejap. Selalunya mutawif akan bergambar. Sebab pertama kali kita sampai dekat Kaabah, orang masih mengikut mutawif. Dia akan risau untuk berpisah. Jadi semua akan cukup. Kalau 40 orang tawaf, 40 orang akan ada balik. Selalunya lah. Jadi time tu lah kita nak menyimpan kenangan. Menyimpan kenangan. Jadi kita akan ambil gambar di situ. Sebab apa? Bila kita dah buat sa'i, bila dah tahallul, kita nak masuk balik dah tak boleh. Sebab jalan tu jalan keluar je dah. Masuk dah tak boleh, orang tahan. Okey, jadi time tu mutawif akan kumpul jemaah, kita akan buat kenang-kenangan bergambar bersama grup ni. Tu je time sekali. Nanti umrah kedua pergi 30 orang, yang bersama mutawif 2-3 orang je nanti dah. Sebab semua dah pro dah semua. Yang pertama je dia dah nampak ni, dah nampak buat apa. Pusing yang kedua dah tak ikut dah ustaz. Buat apa ustaz ni? Ustaz tak ada pun tak apalah, kita boleh buat. Tak adalah, gurau je. Kesian ustaz kalau cakap macam tu, sedih dia. Kalau aku tinggal dengan kau nanti. Okey. Tak adalah. Jadi selalunya macam tu lah. Selalunya umrah pertama ni, satu lagi kita masih tu saya kata umrah yang pertama saya paling rindu sangat. Umrah saya yang pertama, ziarah Nabi saya yang pertama, saya paling rindu sangat. Sebab apa? Di situlah pertemuan saya dengan Kaabah, pertemuan saya dengan ziarah Nabi yang pertama kali. Betul tak? Berbeza tak yang pertama kali dengan yang dah berkali-kali kita tengok? Beza tak? Kasih sayang tu ada. Macam kita tengok isteri kita, tengok suami kita, hari-hari tengok pertama tu memanglah. Dia dah bila dah hari-hari tengok. Betul tak? Dia dah bila dah hari-hari tengok. Betul tak? Tak ada lah. Kasih sayang tu tetap ada. Sekejap bateri habis sekejap. Buhari, cuba tengok bateri habis lah. Power bank tu macam tak masuk je. Cuba tengok power bank saya tu. Cuba tengok.
Okey, ada soalan tadi? Ah. Masa tawaf tu kena ada wuduk kan? Hmm. Kat sana kalau tersentuh kulit lelaki tak batal ya? Okey, bagus soalan. Maknanya batal, adakah batal wuduk apabila bersentuhan dengan yang bukan mahram, lelaki dan perempuan? Okey, di sana semasa tawaf saja terkecuali. Kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya, saya cakap ni, mazhab Syafi'i apabila berlaku masyaqqah ataupun keadaan yang terdesak dan sempit untuk kita elakkan benda tu daripada terbatalnya wuduk, maka dibolehkan guna khilaf tu daripada mazhab Syafi'i, tapi dengan syarat. Dibagi syarat. Tapi dengan syarat. Yang pertama, syarat dia tidak disengajakan. Yang kedua, tidak bersyahwat. Apabila dua syarat ni berlaku, batal. Kalau tidak berlaku, tidak batal. Okey nampak jelas Dua syarat tidak sengaja dengan bersyahwat. Kalau kita sengaja, jangan pegang-pegang tangan suami pegang dia, jangan pegang gairah yang bawah. Baik gairah yang atas. Bawah nanti terlondeh nanti. Daripada kita best beribadah nanti jadi yang kenangannya tak dapat dilupakan. Betul tak? Jadi peganglah yang bawah, jangan pegang yang atas lah. Pegang ni ke atas. Jangan pegang tangan. Sebab apa? Kita sengajakan. Suami isteri batal wuduk pegang tangan pegang bersentuhan, suami isteri batal wuduk. Okey. Lepas tu kalau bersyahwat, maka batal juga kita punya wuduk. Okey. Ada lagi soalan? Tawaf. Contact lens. Boleh. Contact lens boleh pakai. Tak ada masalah. Takut batal, takut terjatuh. Boleh. Contact lens boleh pakai. Tak ada masalah. Dia aksesori. Dia macam emas, jam, boleh. Tak ada masalah. Ada lagi? Ada lagi? Laki semua okey? Ke tak okey? Tawaf tu dalam 7 pusingan tu mengambil masa berapa lama? Okey, 7 pusingan kalau saya mengambil masa 15 ke 20 minit. Saya lah. 15 ke 20 minit start daripada yang paling dekat sikit. Sebab paling sesak tempat yang paling sesak antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad, dan waktu Hajar Aswad tu je tempat sesak. 15 ke 20 minit. Tapi saya pernah tawaf 1 jam 15 minit. Saya pernah tawaf 1 jam 15 minit. Waktu 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan sangat-sangat sesak. Sangat-sangat sesak. Saya tawaf sejengkal ada panggil ni, sekaki. Macam ni. Macam ni. Saya tawaf sikit. Kadang-kadang terberhenti. Kadang-kadang jalan balik. Terhenti sekali. Jalan balik. Memang ramai sangat 10 akhir Ramadan. 1 jam 15 minit saya tawaf. Okay, sebab saya tawaf dekat ujung sekali. Ni Kaabah. Ujung sekali saya tawaf. Tak boleh masuk dah. Dalam. Sangat jauh. Okay, tapi kalau waktu biasa dalam kita estimate time setengah jam lah. Estimate setengah jam ke 40 minit. Sebab kita bawa jemaah. Kadang-kadang bawa jemaah. Saya bawa jemaah kadang-kadang boleh cecah juga 40 minit, 30 minit, 40 minit. Sebab saya tak nak laju-laju, saya tak nak lambat dan saya tak nak laju. Saya akan buat slow. Dengan kawasan tu je saya. Kalau saya sendiri kadang-kadang saya ada kat sini. Kadang-kadang saya ada kat sini. Kadang-kadang saya ada kat sini balik. Kalau saya sorang-sorang lah. Jadi kalau bawa grup dalam setengah jam lah paling cepat. Dalam setengah jam. Umrah ni kalau bawa grup selalunya dalam masa 3 ke 4 jam selesai dah. 3 jam dah selesai. 3 ke 4 jam. Tawaf ni sekejap. Yang lama di sa'i. Sa'i tu agak lama sikit. Okey, ada lagi soalan? Okey, bacaan dalam tawaf ni tidak ada bacaan khusus Kita boleh doakan apa pun. Tapi kalau berada di sudut selepas sudut Yamani, Rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Okey, ini sudut dia sini, rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, berhentilah doa apa pun, baca doa tu je. Okey. Rasulullah ajar waktu di sini ke sini tu je doa, sebab Rasulullah tahu semua orang hajat dia lain-lain. Betul tak? Jadi waktu daripada sini ke sana, bacalah doa apa pun, zikirlah apa pun. Kalau bawa buku zikir tu, buku bacaan tu, baca je pusingan pertama baca apa. Selalunya buku gantung tu, kalau saya baca pusingan pertama sampai dekat sini saya dah habis dah. Selesai dah untuk bacaan dalam buku tu. Yang lebih itu kita zikir je lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang mutawis senyap. Sebab dia pun ada doa dia juga. Yang jemaah pun ada doa juga. Dia nak bagi ruang dekat jemaah untuk doa. Kalau dia baca takut mengganggu bacaan jemaah. Jadi kita ni datang berhajat, jadi kita doakanlah apa yang kita nak doa. Nak doa anak yang soleh soleha, nak doakan kebahagiaan suami isteri, nak doakan rezeki melimpah seperti keluarnya air zam-zam, nak doakan keberkatan dalam kehidupan, nak doakan rezeki yang halal, nak doakan jiran kita dapat hidayah. Mana tahu ada jiran India kan, Cina kan, dapat hidayah daripada Allah. Nak dapat jiran yang baik, doakan jiran yang baik, doakan mak ayah, doakan macam-macam doa, banyaklah doa. Semua kita boleh doa dekat situ. Powernya tempat ni, bila kita doa Allah bagi. Tak percaya, cubalah. Nanti pergi sana cuba doa. Sebab apa? Ini semua daripada pengalaman saya. Apa yang saya doa, alhamdulillah dekat sini Allah akan dengar apa yang kita doa, sama ada cepat ataupun lambat. Doalah kat situ. Okey Okey, lepas tu kita akan pergi ke sa'i. Okey kita akan pergi ke sa'i. Okey, ni jenis tawaf. Tak payahlah jenis tawaf ni. Okey, maksud sa'i, ini sa'i. Kita akan pergi ke sa'i. Okey, sa'i ni saya perlukan ni kursi lah saya pakai. Okey, ni bukit Safa. Ini bukit Marwah. Okey Ini bukit Marwah, ini bukit Safa. Mesti sa'i mesti berada di sini. Ni bukit Safa. Okey, tadi kita dah solat belakang ni kan, belakang makam Ibrahim kan, kat sini. Kan? Jadi kita akan jalan terus pergi ke sini nanti. Kat sini. Dekat bukit Safa. Sampailah bukit Marwah. Inilah tempat sa'i. Okey, kita baca syarat-syarat sah sa'i. Sa'i pun ada syarat sah. Sa'i pun ada syarat sah. Okey, yang pertama dilakukan selepas tawaf. Kita dah lakukan tawaf ke tidak tadi? Dah. Nombor 2, bermula dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Mana bukit Safa kat saya ni? Sini bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Saya akan bermula daripada sini. Kemudian saya akan terus menuju ke bukit Marwah. 1 kali. Okey, di sini dikira satu kali. Saya akan pusing balik 2 kali. Kemudian saya pusing balik 3. Kita pusing balik 4. Pusing balik 5, 6 dan 7. Dan akan berakhir di bukit Marwah. Okey Cukup atau cukup kali berulang alik dengan yakin. Mesti cukup berulang kali dengan yakin dari bukit Safa ke bukit Marwah. Dikira sekali macam saya tunjuk tadilah. Nombor 4, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki bukit Marwah dan di kaki bukit Safa pada setiap pusingan. Kalau kita tak larat naik sampai ke atas, sekadar cukup di kaki bukit. Yang penting sampai berpijak. Okey Kalau kita tak sampai berpijak, tak sah kita punya sa'i. Okey. Hendaklah sa'i di Batnul Wadi. Okey, tu Batnul Wadi, mengekalkan niat sa'i. Sama juga macam tawaf tadi. Mesti mengekalkan niat sa'i. Sa'i ni dah santai dah.
Tak perlu risau. Kalau terkentut tak payah ajak orang kentut. Kalau datang head pada waktu tu, teruskan saja. Contohlah tadi dia tawaf, dia tak ada keluar head. Sampai sa'i tiba-tiba ada rasa keluar darah head. Dia cek ada darah head. Teruskan saja sa'i. Tak perlu dia batalkan sa'i tu. Okey sebab apa? Tidak ada syarat terhindar daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau terkena najis pada waktu tu, boleh pakai je, tak ada masalah. Kalau kain dia ada najis ke ada apa, time tu sebab apa? Tak ada syarat sah sa'i. Pakaian mesti tidak bernajis. Okey faham tak? Okey, jadi umrah ni dia yang paling penting time tawaf tu je. Tawaf itu yang menghalang. Tawaf tu macam ibadah solat. Tawaf itu pasti sempurnanya dalam keadaan dia bersuci. Jadi time tu lah kita terhalang. Bagi perempuan terhalangnya time tu je lah. Time lain tak ada masalah. Dia boleh lakukan sa'i. Lakukan sa'i. Okey tahu kan syarat dah tahu syarat. Lepas tu ini amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah ni tak ada masalah lah kalau dia berwuduk dan sebagainya, berlari anak. Okey, lepas tu yang terakhir mestilah bercukur atau bergunting. Rukun umrah yang ke berapa? Rukun umrah yang keempat, iaitu bertahalul, bercukur ataupun bergunting. Seafdalnya kita buat dekat Bukit Marwah. Itu bertahalul, bercukur ataupun bergunting. Seafdalnya kita buat dekat Bukit Marwah. Oh, kabel tu je. Kabel tu tak boleh. Tak masuk. Tak masuk. Ni masuk. Power bank lah. Cuma ambil power bank awak. Power bank awak. Salah. Cuma ambil power bank awak. Mana kabel tadi? Okey, jadi tahallul pastikan bertahallul sebanyak paling kurang 3 helai rambut. Itu syarat untuk tahallul. Bagi lelaki disunahkan botak. Bagi perempuan disunahkan tanggalkan sekelingking. Setebal ni lah rambut dia. Tapi syarat dia minima 3 helai rambut. Bagi botak lalukan cukur. Bagi yang botak lalukan pisau cukur. Contohnya minta yang kawan untuk mentahallulkan kita, berguntingkan kita. Jadi selesailah kita umrah. Selepas tahallul kita dah boleh, kita dah halal lah lakukan pantang larang 13. Okey, selesai. Senang tak umrah? Mudah tak? InsyaAllah mudah kan? Mudah je. Kita bermula niat, kita buat tawaf, kita sa'i, kemudian kita bercukur, ikut tertib. Jadi selesailah umrah kita. Kalau kita nak buat umrah kedua macam mana Ustaz? Okey, umrah kedua kena ulang balik benda yang sama. Cuma berbeza di situ adalah mikot. Kalau daripada Mekah, mikot yang paling dekat Tanaim lah. Jadi kita akan dapat umrah berapa kali dengan Andalusia? 3 kali dengan Andalusia. Maknanya pertama waktu kita sampai, kedua waktu ziarah luar. Sewaktu ziarah luar di kota Mekah, kita akan singgah ke Ja'ranah. Ja'ranah ni tempat yang paling afdal untuk mikot umrah. Katanya Rasulullah SAW, afdalul mikot. Mana mikot yang paling afdal? Dalam mikot-mikot banyak tu, mana tempat yang paling afdal? Rasulullah kata apa? Ja'ranah. Jadi jangan lepaskan peluang buat umrah yang kedua. Mikot yang ketiga bila? Mikot yang ketiga semasa kita ziarah ke kota Taif. Kita kota Taif, kita akan dapat lagi satu mikot, dipanggil mikot Qarnul Manazil. Tadi kita dah rasa Qarnul Manazil kat atas kan? Atas kapal terbang. Ini kita rasa sendiri tempat mikot di atas tanah. Qarnul Manazil di kota Taif. Okey.
Jadi siapa yang nak pergi Taif, pastikan kita kena wajib ke atas kita buat tawaf. Tawaf apa? Tawaf wida, tawaf wada. Okey, tawaf wada. Okey, kita masuk tawaf wada. Selalunya tawaf wada ni saya tak sempat. Hari ni nak macam laju sikit kan? Betul tak? Ha? Okey, keadaan niat bersyarat yang dibolehkan. Ni tak yalah. Tak nak ah. Salam. Okey, tawaf wida. Okey, sebelum tawaf wada disyaratkan melafaz niat berikut. Itu saya kata waktu tawaf wada kena niat, kecuali tawaf rukun tadi, betul tak? Betul tak? Boleh tak Wari? Tukar mic lah. Tukar mic. Mic yang biasa guna. Okey, tawaf wada ni. Tawaf wada ni apa sebenarnya? Okey, tawaf wada ni adalah tawaf selamat tinggal. Tawaf wada ni dilakukan kepada sesiapa yang ingin meninggalkan kota Mekah lebih 2 merhalah. 2 merhalah ni apa? 2 merhalah ni lebih daripada 85 km. Jadi kena buat tawaf wada. Tawaf wada ni apa? Buat macam tadi. Buat tawaf juga dengan niat tawaf wada. Waktu kita sampai dekat Hajar Aswad, kita kena terus niat, sahaja aku tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Okey, perkara yang dibolehkan dilakukan selepas tawaf wada. Okey, ni semasa berada di Masjidil Haram. Sewaktu kita tawaf wada, selesainya tawaf wada, semasa kita berada dalam masjid lagi, perkara yang boleh kita lakukan adalah menunaikan solat sunat tawaf. Boleh. Doa boleh. Mengucup Hajar Aswad boleh lagi. Minum air zam-zam boleh lagi. Berdoa di multazam boleh lagi. Menunaikan solat fardu sekiranya muazzin telah melakukan azan. Kalau sewaktu tawaf wada kita lakukan, tiba-tiba masuk azan waktu zuhur, boleh kita solat lagi. Tapi kalau kita lepas buat tawaf wada, belum azan, kita kena segera keluar. Dah tak boleh kita tunggu untuk solat zuhur. Faham Kemudian bergambar atau mengambil gambar adalah lebih baik jika tidak bergambar. Selalunya bergambar ni saya kata tak boleh je. Jangan buat. Lepas dah buat tawaf wada, jangan cuba-cuba nak bergambar. Okey Perkara yang dibolehkan dilakukan selepas tawaf wada, makan dan minum. Ni kalau berada di hotel. Kita daripada Masjidil Haram tadi, kita akan balik ke hotel, betul tak? Jadi sampai di hotel, kita boleh makan minum, kita boleh qada hajat, kita boleh mandi, menyalin, menukar pakaian, kita boleh zikir, membaca Al-Quran. Kita boleh mengambil beg atau barang yang diletakkan, ditinggalkan dalam ruang penginapan lah. Lepas tu mencari isteri. Kalau isteri hilang, boleh cari lagi. Jangan sebab apa isteri ni kadang-kadang lepas tawaf wada, time tu lah dugaan dia ajak kita pergi membeli. Dah tak boleh dah, nak membeli dah tak boleh. Sebab dia kata apa, bang ada duit lebih lagi, 1,000 rial lagi. Apa kita nak buat? Dia ajak kita beli, jomlah kita beli lagi, cari sejadah dulu ke, cari apa. Tak boleh lah, batal lah nanti tawaf wada. Okey sebab dugaan dekat perempuan banyak ni. Dugaan dekat perempuan banyak kat sana. Okey, mengangkat barang boleh, tidur dalam bilik hotel boleh, melawat pasangan boleh, sebarang urusan berkaitan perjalanan sana Jeddah boleh, Madinah seperti membeli makanan boleh, menunggu kenderaan boleh, bersedekah boleh, membayar dam. Bersedekah tu dengan syarat orang tu datang, bukan kita mencari. Bersedekah tu dengan syarat orang tu datang kat kita, jangan kita mencari. Menunaikan solat fardu di hotel boleh, tak ada masalah. Walaupun imam tu dekat Masjidil Haram, kita berimam masjid boleh. Cuma kita boleh solat dalam masjid. Beza tak? Kita tak boleh solat dalam masjid, tapi kita boleh solat di hotel, berimamkan imam masjid. Boleh ya? Perkara yang tidak digalakkan selepas tawaf, berlengah-lengah di dalam Masjidil Haram, boleh ya? Kita lengah-lengah nak buat tawaf wada, kita boleh boleh, tapi kita berlengah-lengah. Kita berlengah-lengah tidak boleh. Okey tak boleh perkara ni tak boleh. Okey, lepas tu bersedekah semasa dalam Masjidil Haram ataupun dalam Masjidil Haram. Ni tadi yang saya cerita tadi. Perkara yang tidak digalakkan selepas tawaf wada dalam perjalanan ke hotel, membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan perjalanan, tak boleh
Lepas tu tidak boleh bergambar. Itu sebenarnya dalam muzakarah dah tetapkan boleh nak bergambar. Tapi kita elakkan benda tu. Boleh. Okey ya. Habis dah? Oh, habis dah. Oh, habis dah. Alhamdulillah. Jadi siapa yang nak slide ni boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp pegawai-pegawai kat sini. Siapa nak slide ni boleh, tak ada masalah. Jadi itulah kita punya keadaan apabila kita nak pergi Taif. Okey, satu lagi saya nak pesan. Bagi yang nak pergi Taif, ada dua keadaan waktu jemaah nak balik nanti. Keadaan pertama jemaah yang tak menunaikan umrah. Keadaan yang kedua jemaah yang menunaikan okey sebab kita dah keluar daripada kota Mekah. Dua keadaan jemaah, sama ada jemaah yang tak buat umrah ataupun jemaah buat umrah. Bagi jemaah yang buat umrah, bila dia sampai di kota Mekah, dia buat seperti biasalah. Tawaf, sa'i, bercukur, selesai. Tak ada masalah bagi dia. Bagi jemaah yang tak melakukan umrah, bila dia sampai di kota Mekah, disunahkan dia tawaf kudum. Tawaf apa? Kudum. Tawaf selamat datang. Dan apabila dia ada waktu lagi kosong, dia nak melakukan umrah, dia pergi ke mikot lain, dia dikenakan dam. Okey ya? Jelas Sebab apa dikenakan dam Ustaz? Sebab dia dah melanggar mikot asal. Sebab dia datang daripada Taif, dia langgar mikot Qurnul Manazil tadi, kemudian dia sampai kota Mekah, dia pergi ke mikot lain. Pergi ke mikot lain, tunaikan umrah itu sah umrah dia. Tapi dikenakan dam dikarenakan melanggar mikot asal. Jelas Nampak tak? Jadi siapa yang pergi Taif nanti, ada dua keadaan jemaah ni lah. Kita dalam keadaan yang mana? Bagi yang buat umrah tak ada masalah. Bila dia dah buat umrah dekat Taif, dia ambil mikot dekat Taif, dia buat umrah, dia nak buat umrah lagi dekat dalam kota Mekah, dia nak pergi ke mikot lain, dibolehkan. Tak ada masalah sebab dia tak langgar apa-apa. Bagi yang tak buat umrah tadi. Okay, jelas tak? Ke ayat saya tak jelas? Saya cakap slow dah tu. Jelas tak? Okey. Jelas? Nak dapat umrah banyak tak? Mesti nak dapat umrah banyak kan? Tapi kalau kita kuat, perbanyakkan umrah, kita buatlah umrah badal arwah mak ayah kita ke, arwah adik-beradik kita ke yang telah meninggal dunia. Kalau tak ada, kita buat umrah sunat. Kalau tak kuat, jangan paksa diri. Perbanyakkan tawaf sunat tahiyatul bait je. Banyakkan tawaf sunat je. Sebab umrah ni bukan memenatkan umrah ni memang penat, tapi seronok. Seronok dengan pahala, kemudian seronok dengan kita dapat tunaikan orang lain punya umrah, kita badalkan. Memang seronok. Memang dia agak penat sebab dia ada sistem dia. Dia ada sistem nak kena pergi buat niat, nak kena buat tawaf, nak kena buat sa'i, nak bersyukur. Okey jadi dekat situ mengambil masa. Anggaran masa kalau saya buat 2 jam setengah. Saya buat sendiri, saya duduk kat Mekah, saya pergi mikot, ambil kereta pergi mikot, saya buat tawaf, saya buat sa'i, saya bercukur, gunting dalam masa 2 jam setengah tanpa stop. Saya pergi mikot sekejap je, 5 minit, 10 minit, solat, niat, balik. Tu buat tawaf, sa'i, penat. Memang penat. Kalau tak mampu, jangan paksa diri. Sekadar buat umrah wajib saja. Yang lain tu buatlah tawaf sunat, tahiyatul bait. Kalau ada umrah nazar, buat umrah nazar. Kalau ada umrah badal, buat umrah badal. Kalau tak ada apa-apa, buat umrah untuk diri sendiri. Dan perbanyakkan tawaf apa? Tawaf sunat tahiyatul bait. Okey Boleh? Boleh Tawaf sunat tu buat sebelum solat
Solat apa tu? Dia dah tawaf. Solat fardu. Okey, tawaf ni tergantung. Tergantung. Kalau kita masuk sebelum masuk waktu, jadi kita buat terus tawaf. Kita masuk je kita buat tawaf. Tak payah buat solat apa. Tak payah buat solat sunat tahiyatul masjid, tak perlu. Terus je menuju ke pekarangan Kaabah, tawaf. Kalau waktu tu tiba-tiba azan, berhentilah. Berhenti, azan dulu. Waktu azan tu berhenti dah. Terus cari tempat-tempat untuk solat bagi perempuan belakang-belakang. Jangan suka-suka perempuan nak solat ke depan-depan tu, tak boleh. Nanti sayang kena halau je. Jangan tiba-tiba dapat solat waktu fardu dekat depan Kaabah. Sekejap je kat situ dia kena halau. Perempuan tak boleh. Kawasan Kaabah tu hanya lelaki je untuk solat. Perempuan belakang. Pergi je terus ke belakang. Sementara seat masih ada. Janganlah tak apa tengah azan ni, tawaf sekejap lagi, tawaf lambat. Sebab apa? Nanti orang ramai dah. Orang semua dah ambil tempat. Lepas tu nanti kita tertutup dengan lelaki. Bila kita tengah tawaf lagi, sama lagi, orang lelaki bila dengar azan dia terus pacak terus dekat kawasan solat. Dia dah tak nak dah mulakan, takut nanti dah tak ada tempat dia nak solat. Selalu macam tu. Jadi bagi perempuan, dengar je azan, bila Allah, terus pergi lagi dekat tempat solat perempuan. Nanti sambunglah balik pusingan keberapa tadi. Tawaf tu sah. Sambung je. Jangan risau. Tawaf tu sah. Sambung je pusingan keberapa tadi. Okey Nak sambung tu ada dua keadaan. Sama ada kat tempat asal batal tu ataupun daripada Hajar Aswad tu je. Simple je. Okey. Faham Kalau nak buat setiap kali solat fardu, Boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak buat sekali. Baca macam lagi afdal kalau kita buat lepas subuh dengan asar. Dia tak ada lepas afdal, tak ada apa afdal. Untuk solat sunat, solat tawaf ni tak ada afdal. Bila kita, yang afdalnya, bila kita masuk je, buat tawaf. Sebab dia menggantikan solat sunat tahiyatul masjid. Dia jadikan dia tawaf sunat juga tu. Tapi tawaf sunat tahiyatul masjid. Kalau kita tak sebut tahiyatul masjid, saja aku tawaf sunat tahiyatul masjid. Tak sebut tahiyatul masjid, tak apa. Kalau kita sebut je, saja aku tawaf sunat kerana ta'ala, jalan je. Tu pun dah cukup. Tu dia panggil tawaf sunat je. Dia tak ada waktu afdal lepas ni. Time kita masuk je masjid, buat je. Habis tu kena solat sunat. Ambil solat sunat tawaf macam biasa, macam tadi tu. Solat sunat tawaf. Lepas solat sunat tawaf, nak pergi kat Kaabah, nak pergi cium, nak pergi pegang Kaabah ke, nak pergi dalam Hijr Ismail tu, pergilah. Tak ada masalah. Selepas habis 7 pusingan. Jangan kita batalkan dulu kita punya tawaf. Sebab kalau dalam kita pusing tu, tiba-tiba kita nak pergi cium Hajar Aswad, batal lah tawaf kita. Mazih masa lah. Asyik nak batal, asyik nak batal. Okey dah? Boleh? Sebab bila kita dah pergi ke Hajar Aswad ataupun kita dah pergi sentuh Kaabah, tawaf kita automatik terbatal. Sebab dah lari daripada tujuan tawaf tadi. Lepas tu bahu kita dah ke laut. Dah tak adalah bahu kita nak ke Kaabah dah, batal. Ingatlah 8 syarat tadi, ingat ini paling penting. Kadang-kadang jemaah was-was. Ada orang cuit sikit tegur je, alamak, dia dah was-was dah. Batal ke aku tak pakai kopiah ni? Sebab ada orang tegur saya, waktu tu saya buat tawaf sunat, saya pakai baju biasa je, saya pakai kopiah. Saya buat tawaf sunat, dia tegur saya, kopiah. Saya pun jalan je lah, buat tak tahu je lah. Sebab saya tak nak lah batalkan tawaf saya. Dia kopiah, saya kata, mana ada apa-apa, saya tengok juga kadang. Saya berhenti jap, saya tengok jap. Tak ada apa pun, saya pakai balik. Ingatkan ada taik burung ke apa ke, tak ada apa pun. Jalan balik. Saya kena berhenti juga sebab nak tengok kopiah ada apa kan. Berhentilah. Tawaf saya tetap sini. Saya berhenti jap. Saya tengok jap. Okey, saya pakai balik, saya sambung balik tawaf saya. Jalan lah. Tak ada apa pun. Dia kata tak boleh pakai kopiah waktu tawaf. Saya tak tahulah mana dia belajar. Tak boleh tawaf pakai kopiah. Ada tak tadi syarat kita belajar? Ada tak? Ada tak dalam syarat sah tawaf tak boleh pakai kopiah? Kecuali tahu umrah. Tadi saya kata saya pakai baju biasa. Automatik lah siapa pakai baju biasa ni dia tengah tawaf sunat. Kalau kecuali saya pakai kain ihram. Saya buat umrah lah. Jadi
jangan rasa terganggu. Sebab kita belajar 8 bila 8. Kalau tiba-tiba ada orang tegur kita zikir salah lah apa. Kalau zikir kita tengah tawaf zikir tak ada masalah. Tawaf je lah zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kisahlah bilangan tu berapa. Takkan kita kena sebut Allahu Akbar sekali je, 3 kali batal tawaf. Tak, mana ada. Tak ada, jangan terganggu. Nanti banyak dugaan saya boleh cakap dugaan banyak nanti. Sebab apa? Semua pandai kat sana. semua pandai. Semua asyik nak tengok. Saya tak tahu dia ni duduk sini nak tengok orang salah ke, dia nak apa? Pengawas kot. Betul, pengawas. Mungkinlah dia asal daripada sekolah menengah, dia pengawas. Jadi dia dah biasa mengawas orang. Dia nak jadi polis Masjidil Haram tak lepas. Sebab bukan orang sana. Jadi dia duduk tegurlah. Mungkin dia wakil. Tak adalah. Jadi jangan risaulah apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar hari ini. Inilah cara yang betul, yang memang ada dalam kitab, yang betul kita akan bawa kat sana. Apa benda selain tu kita rujuk yang pakar. Apa selain benda tu kalau ada ragu-ragu kita rujuk. Jadi akar dia tetap sama. Syarat sah tawaf ada 8 lah benda tu. Betul. Kalau ihram tak boleh pakai pin, tak boleh pakai pin lah. Kalau ihram tak boleh, kita nak buat. Kadang-kadang ada orang kreatif. Dia buat zip ke, dia buat klip kan. Tak boleh. Tapi dia marah saya. Boleh je orang Turki, boleh je orang Iran. Kenapa kita tak boleh? Memang mazhab kita tak boleh. Tak boleh nak cerita. Nak panjang pula nak cerita nanti. Jadi tak boleh. Jangan ikut. Sebab kita ni selalu terikut benda tu. Jadi apa yang kita belajar, itu yang kita pegang. Kalau kita belajar pun kita tak boleh pegang, benda tu kita akan goyang nanti. Yang kita belajar pun kita masih goyang, macam mana kita nak khusyuk, nak apa orang kata, nak mendalami umrah tu sendiri. Okey, itulah kita datang khusus umrah, kita belajar, supaya kita tahu apa perlu buat, apa tak perlu buat. Kalau kita buat ni, apa perlu kena buat apa. Okey, macam mana kita nak putuskan niat ihram tadi, macam mana kita nak putuskan larangan ihram tadi, apa perlu buat. Semuanya saya dah tunjuk tadi. Kalau batal wuduk time tawaf pun saya dah tunjuk sekali lagi. Yakinlah apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar pada hari ini, insya-Allah dapat umrah yang mabrur, ziarah yang makbul, insya-Allah. Boleh Ada soalan apa? Hari ni tak banyak soalan Boleh, tak ada masalah. Tawaf bawa tasbih digital tidak menjadi masalah atas tujuan untuk zikir. Okey ya. Umrah masa bulan puasa tu kan. Yelah kita kan kadang-kadang puasa. Okey. Mungkin ada tak tips atau something yang boleh share ke untuk keadaan kat sana? Keadaan kat sana. Okey, untuk umrah bulan puasa kita kena bersedia dan mental kita. Mental kita. Sebab apa? Kita akan buat umrah dalam keadaan kita berpuasa. Kita tak ada buat umrah malam, sebab malam kita akan penuhkan dengan tarawih, dengan solat-solat lain. Jadi umrah waktu bila? Kita akan buatlah umrah sewaktu pagi. Selalunya pagi akan buat. Jadi kena sediakan mental dan fizikal kita lah. Maknanya sahur jangan tinggal. Sahur penting. Kadang-kadang jemaah dia terlepas sahur, tiba-tiba nak buat umrah, dia akan habislah. Memang lemah lah. Umrah ni sunat. Faham tak? Puasa wajib. Nak buat puasa ke nak umrah? Mesti nak puasa kan? Selalunya umrah kali kedua, ketiga kena dekat sana kan. Dia tengah berpuasa dan sebagainya. Jadi umrah wajib dia dah selesai dah. Mungkin dia sebab umrah wajib selalunya akan datang pada waktu malam. Sebab kita sampai sana semua malam. Maknanya lepas tarawih. Sebab kita daripada Madinah, kita sampai kat sana lepas habis tarawih. Jadi umrah malam boleh makan minum. Selalunya umrah kali kedua, ketiga. Kita nak push, kita nak buat umrah kedua kita, umrah ketiga kita. Sedangkan kita berpuasa, kita tak mampu. Kita tetap nak buat umrah, last sekali berbuka puasa. Sahur tu lah, sahur tu kena jaga. Sahur tu kena jaga.
Makan makanan yang bertenaga. Kurma, susu, makan ni. Tu je lah yang selalu fizikal, mental kita kena jagalah. Satu lagi, fokus kita, fizikal kita. Yang lain tu semua zikir-zikir tu biasalah tu, rohani. Yang penting sahur tu kena jaga pemakanan kita. Sebab kita nak buat umrah lepas waktu duha, sebelum zuhur nak buat umrah, jadi perlukan tenaga benda tu. Kalau kita tak sahur, kita nak buat umrah, kita nak push umrah juga, habislah, dunyai lah. Habis. Tapi jangan terkejut, nanti time sa'i ada je orang Arab minum. Jangan terkejut. Jangan terkejut ada, tapi kita sangka baik, dia ni mungkin musafir. Orang musafir kan boleh buka puasa. Kadang-kadang ada jemaah terbang time Ramadan, saya bagi tahu terang-terang kat dia, kalau tak mampu untuk berpuasa, buka puasa. Dan kapal terbang disediakan makanan. Dia tak akan simpan. Dia sediakan, kecuali kita kata tak nak, boleh dia simpan lah. Dia akan serve juga makanan. Siapa yang tak mampu berpuasa, batalkan je lah puasa, sebab kita dapat rukhsah. Dapat apa? Kebenaran. Dalam Quran pun sebut, kalau bermusafir dibenarkan untuk berbuka. Boleh, silakan. Lagi satu, bila kita terbang ke sana, waktu berbuka kita lagi panjang. Faham Lagi panjang 5 jam kita dengan Saudi 5 jam. Cepat. Saudi lewat 5 jam. Jadi kita punya puasa mungkin akan panjang. Betul. Okey faham? Ada tak pergi bulan puasa? Dia panjang lah. Buka. Berbuka dia panjang. Berangkat pukul apa? Berangkat pukul apa? 7? 4 bandar. Panjang sikit lah. Sebab kita dah keluar daripada ni. Tak tahu lah, kalau tiba-tiba kita dah sampai dekat Asia, masih lagi maghrib, boleh ikut berbuka. Selalunya berbuka tu, sebab apa? Kalau kita berangkat pukul 4, kita sampai Saudi maghrib. Maknanya saya rasa kena tahan kot. Kena tahan. Kena tahan. Selalunya saya tahan. Saya berbuka dekat airport Jeddah. Saya tahan. Kadang-kadang saya berbuka juga. Saya pun pernah berbuka juga. Sebab kita bawa jemaah kadang penat. Saya berbuka sebab dah ada rukhsah. Benda tu apa nak malu. Tapi wajib qada. Okay, saya tak langgar hukum. Saya bermusafir, saya boleh berbuka puasa dan wajib qada. Boleh. Terserah, bagi yang mampu teruskan. Sebab saya tak mampu, sebab dia hidang lah sedap kan kapal terbang kan. Hidang dia tengah lapar lah, lepas bawa angkat beg ni. Lapar, tiba-tiba hidang lah. Nak ayam, beef, chicken. Beef or chicken? Beef or chicken. Kita pun beef lah. Chicken ke? Betul tak? Dia pun kena pula nasi lemak lah, Pak Nasir kan. Nasi lemak Pak Nasir. Dulu naik Asia X. Nasi lemak Pak Nasir. Ada pernah dengar tak nasi lemak Pak Nasir? Kan? Pak Nasir betul lah. Saya dah lupa dah, lama tak naik Asia. Nasi lemak Pak Nasir, dihidangkan nasi lemak. Nasi lemak ke nak chicken curry ke? Dia kata. Okey. Dah, tu je tak ada apa dah. InsyaAllah Allah mudahkan. InsyaAllah. Jadi yang baik tu datang daripada Allah. Yang lemah tu datang daripada kesilapan sendiri. Jadi saya tutup sebelum kita bersurai. Bagi yang nak buat wakaf, bagi yang nak beli kit, bagi yang nak buat urusan selepas ni, boleh terus buat urusan. Okey, jadi saya tutup khusus umrah ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umrina wa sihhatan fi jasadina
wasi'atan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afan indal hisab wa amana minal 'adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Okay, minta maaf ya semua kalau ada salah silap, insyaallah